Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, malam ni sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam pengajian kitab Matla'il Badrain. Sama-sama insya-Allah kita dapat ambil manfaat sambungan muka surat 21 kitab Matla'il Badrain yang dicetak ataupun yang dibuat oleh Yayasan Islam Terengganu siri yang keempat. Kitab siri yang keempat ataupun siri kitab jilid yang keempat. Baik, muka surat 21 sambungan berkenaan dengan syarat-syarat ma'qud alaih. Syarat ma'qud alaih. Yang ma'qud alaih ini rukun yang kedua daripada rukun jual beli. Rukun jual beli ada 3, iaitu yang pertamanya al-aqidani ataupun al-aqid, penjual dan pembeli. Yang kedua ialah ma'qud alaih. Apa dia ma'qud alaih? Iaitulah saman dan musman, iaitulah harga dan barang. Yang ketiganya ialah yang ketiganya Allahu Akbar. Yang ketiganya daripada syarat jual beli ialah ijab dan qabul. Dia panggil sirah. Nah, itu dia. Dia panggil sirah. Maknanya yang ketiganya sirah. Yang kita telah bahas yang pertama dan yang ketiga tu habis dah. Berkenaan dengan aqid, orang yang menjual dan orang yang membeli. Dia ada beberapa syarat dulu, 6 syarat orang penjual dan pembeli. Dan begitu juga sirah yang ketiga, iaitulah ijab dan qabul. Cara mana kita nak ijab dan cara mana kita nak qabul dalam jual beli dah diterang, dah dijelaskan. Kemudian yang kedua ni dia tinggal, yang kedua dia buat, dia cerita ke dia, kemudian dia cerita iaitulah hak yang ma'qud alaih. Ma'qud alaih ialah harga dan barang. Baik, harga dan barang ni kita ulang balik yang malam tadi kita ulang, iaitulah 5 syarat. Yang pertamanya yang syarat yang pertama selesai, iaitulah suci ain ataupun barang tu yang terkena najis yang boleh disucikan. Itu yang pertama. Baik. Dan kemudian syarat yang kedua daripada 5 syarat ma'qud alaih ni ataupun harga ataupun barang ni, iaitulah mesti kena ada manfaat pada syarak. Manfaat dia kena tulis manfaat, kena kan, jangan tinggal manfaat lah, tapi manfaat pada syarak. Kalau tidak manfaat pada syarak tidak sah. Tidak sah maknanya. Ramalan tadi adalah yang benda-benda yang ada manfaat pada syarak ni. Walaupun manfaat pada syarak ni kita jual pada tempat dia benda tu, macam kat air kita jual tepi sungai. Kita jual setimba air tapi tepi sungai, orang lain pun boleh ambil, tapi dah oleh kerana kita nak jual dah ada orang nak beli, maka sah jual beli asalkan benda tu ada manfaat. Kemudian sambungan kita malam ni
Sambungan kita hak benda yang manfaat lagi, iaitulah syarat yang kedua pada ma'qud alaih, maka tiada sah menjual segala binatang yang melata. Jadi hak yang ni natijah ataupun tafriq, cabangan daripada hak yang telah lepas malam tadi, iaitulah mengambil manfaat dengan dia pada syarak. Jadi hak yang tak ambil manfaat pada syarak tidak sah, kata dia. Natijah dia maka tu fa dalam bahasa Arab, fa sebiji. Fa ni fa tafriq dia panggil, itulah natijah ataupun rumusan ataupun cabangan daripada apa yang disebut tadi. Maka tiada sah menjual segala binatang yang melata pada bumi. Hak binatang hak melata tu tak boleh makan belaka. Tak boleh makan belaka binatang hak melata. Nampak? Itu dia pada bumi, seperti ular dan kala dan kabur, kecuali hak boleh makan belalang sahaja. Belalang saja. Hak lain tak boleh makan tu, hak binatang hak melata, hak rata tu. Nampak tu? Seperti ular, kala jengking lipang tu, adik-beradik dia tu tak boleh makan belaka. Kabur tu kabur dan kabur. Kita bahasa kita panggil apa tak tahulah, bahasa Malaysia kabur ni. Nampak? Kabur ni makna apa tak tahulah. Kerana apa? Kerana tiada manfaat yang dimuqabalahkan dia dengan harta. Sebab tak ada manfaat. Tak ada manfaat. Tetapi kalaulah ada manfaat, maka harus dijual beli. Contoh dia cerita, dan saya pernah beritahu cerita ni, cerita dalam tasawuf. Itu dia seorang lah, ada seorang tu, dia belajar, dia berguru, kemudian sampai masa tok guru dia cerita, dia kata semua benda hak yang Allah Taala buat ni ada manfaat belaka. Ni kata hak yang tak ada manfaat saat ni. Nampak? Tok guru dia pakai umum, semua benda manfaat belaka. Dia mari fikir. Kan orang learning kan, dia kata Allah Ta'ala buat gutu atas kepala pun ada manfaat. Manfaat apa? Lakunya orang buat obat kutu, lakunya kilang sikak dan sebagainya. Macam-macam lah. Itu manfaat dia kan. Tapi Honing Tok Guru dia kata semua benda tu manfaat belaka. Dia mari fikir, dia tanya Tok Guru dia, Tok Guru, kabur teh ayang tu manfaat apa? Kabur ni, nak cerita kabur ni. Dia kabur banyak, kabur sagu lah. Kabur sagu macam gajah, dia ada belala. Nampak tu? Macam-macam lah. Kabur badak, dia ada sumbu atas kepala macam badak. Kabur juga tu. Kemudian dia tanya ni kabur tahi ayam. Kabur tahi ayam ni dia kerja dia golek tahi ayam. Dia tahi ayam tu jumpa tahi ayam dia golek jadi bulat. Tahi ayam ni buat bola. Tu kabur tahi ayam. Apa benda kefaedah? Tok Guru dia kata ada faedah. Kita bukan nak tahu belaka, kita bukan tahu belaka faedah. Tok Guru dia royak faedah secara umum, dia sendiri pun tak tahu. Gah ni mana muski kata dia apa benda kefaedah kabur tahi ayam ni. Lama dah cerita lama. Jatuhlah dia tu satu hari dia sakit. Nampak? Sakit kulit. Dak cakap nak pergi hospital, dak cakap cari tok bomo. Repu dengan daun pinang pun dak ada juga. Akhirnya jumpalah dia seorang tok bomo. Seorang tok bomo tu kata apa? Dia kata penyakit mu senang. Dia kata dia nak hilang. Mu pergi cari tok bomo lain habis fitih je. Habis duit je. Apa dia obat dia? Kata dia mencari kabur tahi ayam. Mu bakar biar jadi parang, mu tabur atas kulit hak kata mu tu. Insya-Allah sembuhlah kata dia. Maka dia pun carilah kabur tahi ayam. Kalau ikut dalam kitab fiqh ni, kalau nak tambah cerita tu, kalau ikut kitab fiqh ni, boleh ke tak beli kabur tahi ayam masa tu? Dia kata tak ada manfaat, ada sah jual ni. Nampak? Masa tu boleh beli dah, sah dah jual. Sah dah jual. Maka dia pun carilah kabur tahi ayam, jumpa dia buat. Lepas pada tu, dah bila baik ni, dia pergi jumpa semula Tok Guru. Dia kata, Tok Guru,
Hak Tok Guru kata Allah Ta'ala buat segala benda ni manfaat belaka pada manusia ni, ya sungguh kata dia. Dulu saya tanya Tok Guru kabur teh ayang, Tok Guru tak boleh jawab sungguh. Dia pun ceritalah Tok Guru dia, lagu tu Tok Guru dia kata aku pun tak tahu kata kabur teh ayang ni jadi apa, jadi ada manfaat juga, jadi obat. Tu dia. Makna nak cerita sana, kalau lah binatang yang melata tu tak ada manfaat, maka tak boleh nak jual beli. Kalau ada manfaat, walaupun litah pun, dulu litah Allah banyaklah dalam baru, orang pakat cari sampai nak buat apa pun tak ada. Nampak? Yang pakat jual 5% kata orang Penang, kata 5 kupang kata dia. Tu Ustaz Sawi Penang kata saya, ya tubik kat atas ayat-ayat Penang tu kata dia. Dia ikut apa? Dia ikut online kita. Ustaz Sabri dah ada ke tak tu? Dia kata tubik kat ustaz ayat-ayat Penang kata tu 5 kupang. Deh. Itu dia. Maknanya kalau barang tu tak ada manfaat, tak sah jual beli. Nak beli ular, ada ular sawa nak beli ular, tak boleh beli ular. Nampak tu? Dan tiada diiktibarkan segala manfaat yang disebutkan dia pada khasiatnya. Bukan dan tiada diiktibarkan, mana tidak diambil kira segala manfaat yang disebutkan dia tu pada khasiat. Kalau ada khasiat, ada apalah. Nampak? Kita jual binatang tu, kita nak ambil khasiat. Nak buat obat. Boleh. Itu dia. Dan diistisnakan umpama yarba, dan diistisnakan, dikecualikan daripada binatang yang tidak memberi manfaat. Maknanya hak ni boleh. Boleh. Sebab apa? Sebab ada manfaat. Umpama yarba ni satu jenis. Kalau kita tengok dalam kamus, dalam mana tu saya cek tengok, yarba ni satu jenis macam tikus. Ataupun orang panggil tikus gurung, tikus bukit, tikus gurung tu. Dulu kita pernah bahas dah di pondok kita ni, berkenaan dengan tikus yarba ni. Dia macam tikus. Nampak? Dan dob. Orang Mesir tak panggil dob, dia panggil zob. Da tu tak nak sebut, dia panggil zob. Dia tak boleh sebut da, dia zob. Dob sejenis macam bukan bewok, tapi sejenis macam bewok pasir. Dia kalau bewok pasir, dia ada bitik warna kuning di perut dia. Dob dia tak ada. Nampak tu? Tu. Ini sejenis dob. Dob ni barang halal. Yarba tadi tikus gurung ni halal. Yarba tu bukan tikus, tapi macam tikus, dia besar sikit. Itu halal. Dok ni walaupun rupa macam bewok, tu halal. Nampak tu? Pergi kena riak-riak, pergi tahan cerak dia tu. Royak ke jo tu, pergi tahan cerak di gurung tu. Nampak? Tanah padang pasir tu. Buat cerak teruk itu. Itu dok halal. Hak masalah kita ada liu, tak ada liu, lalu tak lalu tu nombor 5. Halal tu dulu nombor 1. Dan lebah ni tak boleh nak makan, tapi kita ada manfaat. Ini binatang yang boleh kita beli, boleh kita jual, sebab ada manfaat. Lebah, nampak tu? Tu kita sini jual keluluk. Ibu keluluk cari batang kayu, kata dia 500 sekerak batang kayu tu, 500-nya jual. Beli. Dulu pekat awal dulu RM50, ya upah cari je. Lain ni orang jual sampai 500, dan kalau hak besar tu sampai 1000. Jual apa tu? Bukan jual batang kayu, dia jual ibu ataupun dia jual keluluk. Begitu juga lebah boleh dijual. Lebah biasanya kalau kita lebah hutang tak boleh jual. Nak jual macam mana? Nak kerak kayu, nak bawa balik, dia kerak kita dah. Nampak tak? Lebah tu. Hak yang kata lebah sana ni, dia bela lebah. Dia bela lebah, dia macam ke bela keluluk juga, tapi dia tak bela dalam batang kayu, dia buat kotak untuk lebah duduk dalam. Jadi bila ada orang nak beli lebah, dia jual lebah dengan kotak-kotak, dengan sarang-sarang tu dia jual. Kita duduk negeri Arab, banyak lebah. Kebanyakan lebahnya dibela.
Kebanyakan lebahnya dia boleh dia cuah apa gula setimbung gula dia cuah. Dia. Ulat sutera tu dia ada dang sutir tu jatuh. Dia ada dang. Dan lebah dan ulat sutera. Ulat sutera tak boleh makan, haram. Macam lebah tadi juga haram makan. Ada orang dia makan anak lebah. Tanya apa yang mau makan anak lebah? Nak suruh jadi backing macam lebah juga. Nawak je. Nampak tu? Tu dia. Bohong ke? Makan tu terbuang lah, makan anak terbuang lah, makan anak lebah lah. Anak lebah tu dia dak gerak lagi nak makan dia nak suruh jadi backing tak jadi. Mungkin makan ibu lebah. Ibu terbuang. Hak mampu dah tak ada dah dia lemah dah. Cari hak hidup. Terbuang hak hidup terbang telang selalu. Baru gagah. Nampak tak? Reka je belaka cerita orang Melayu kita ni. Asal boleh reka, asal boleh reka. Ulat sutera. Tu dia. Dulu kita ada perusahaan ulat sutera. Kita duduk sekolah rendah dulu tahun 70-an tu. Soho dalam buku sejarah, dalam buku apa dia panggil apa dah dia panggil dalam buku apa, bukan buku sains, buku sel lagi tu apa benda ulat sutera yang terbesar di Ajil kata dia lah di dekat pertanian kita ni, dekat Pelandang, dekat pondok PDI nampak pondok Darul Iman tepi tu ada proses ulat sutera ni ada lagi basah tu ada lagi tepak dia proses tu ada lagi mapuh gitu je. Tu ulat sutera. Haram makan ibu sutera. Kalau haram makan haram jual. Tak. Beli boleh, jual boleh. Kerana apa? Kerana ada manfaat apa? Kita nak ambil dia punya air liur dia tu. Air liur dia. Nampak tu nawak benang. Dan lintah. Lintah boleh jual juga, boleh beli juga. Lintah ni boleh jual juga, boleh beli juga. Litah apa pun tak kira lah. Litah bukit ke, litah paya ke, litah sungai. Kalau litah sungai ni dia besar. Litah bukit tu lagi besar. Dia panjang. Sampai hingga dia boleh panjang dia tu sampai hingga boleh sampai hingga sepanjang satu kaki. Satu kaki panjang litah tu. Boleh jual. Untuk apa? Kerana menghisap darah. Untuk nak hisap darah memang kerja litah, kerja hisap darah. Hisap darah maksud apa ni? Untuk berbekam. Untuk berbekam dengan litah tu boleh. Nampak tu? Dan fa'ratul miski. Jumpa dah. Dan fa'ratul miski. Dan fa'rah. Fa'rah ni makna tikus. Miski tu makna kasturi. Tikus kasturi. Tikus kasturi. Dan kita kena ingat tikus kasturi bukan tikus rumah. Tikus rumah haram dimakan. Tapi ramah juga orang makan tikus ni. Nampak? Dia tahan perakat dia masuk. Dia makan. Kata dia daging tikus sedapnya. Kata dia lah hak makan tu. Itu dia. Ni tikus kasturi. Tikus kasturi orang Terengganu panggil. Lidah Terengganu, pelet Terengganu dia panggil tikus turi. Tikus turi tu tikus kasturi. Tikus fa'ratul misk. Tengok pada tikus turi, tikus mana? Tikus hak muncung panjang. Tu orang kita panggil tikus tu, tikus kasturi, tikus turi. Rajin tengok tikus turi. Tikus turi tu hak main dalam lokam. Belakang rumah. Hak tu hak nak bahas kata boleh ke tak boleh ke apa ke semua sekali, jangan bahas ikut liu. Nampak? Jangan bahas ikut liu. Liu kita tak sedap kau tak boleh. Liu kita sedap kau boleh, bukan ikut liu. Lepas tu kalau nak bahas, ikut bahas secara ilmiah. Lepas pada ni nak kata haram ke nak kata halal ke nak kata apa, ikutlah. Cuma hak kita baca ni, hak dalam kitab kita ni ada bab-bab binatang yang haram dimakan dulu sebelum pada tajuk ni. Tubik dah fa'ratul misk harus halal dimakan. Nampak? Berlainan tikus rumah. Tikus rumah hak duk main dalam rumah tu itu haram. Hak berok atas kat dapur masak kita tu, dalam kuali goreng ikan pun dia berok juga. Hak tu haram makan. Nampak tu? Kalau kira logik, kalau hak nak fikir logik,
Tikus rumah lah halalnya, dia makan ikan panggang kita, dia makan ikan goreng kita, dia masuk dalam kuali makan minyak goreng ikan. Nampak makan nasi. Tikus hak duduk luar ni, tikus turi ni kotor. Dia duduk lokang lah, duduk dalam tanah, dia duduk dalam tanah. Dalam lubang-lubang tanah dan sebagainya. Nampak tu? Tu dia. Kau saya tak mau bahas lah masalah boleh ke tak boleh ke, hak nun kitab nun kata haram, kitab ni kata haram, hak ni dak logik, hak ni dak nasabah dak apa, itu tak mau bahas. Nampak? Cuma malam ni kita nak lemparkan dia punya ilmiah kita, tikus turi ni kerana sucinya. Kerana sucinya makna suci sini makna halal. Pada kaul yang asah dia ayat dah. Pada kaul yang asah, pada kaul yang lebih sahih. Maknanya di sana kaul sahih ataupun kaul yang lain ada mengatakan tikus ni haram. Sebab apa? Sebab dia satu DNA je dengan tikus biasa, dengan tikus rumah. Itu dia. Tapi kalau kita beli kerana dia nak makan, kerana suci dia, maka tikus turi ni, tikus kasturi. Nampak? Tikus turi kita katakan panggil. Orang luar panggil, orang Penang panggil apa? Ustaz Sabri. Tu Ustaz Sabri Penang. Orang Penang panggil apa saya tak tahu. Orang Kedah panggil apa saya tak tahu. Itu dia. Ni tikus turi ni boleh. Bahasa kita Terengganu tikus turi. Miski itu makna kasturi. Miski itu makna kasturi. Tu, minyak atau misk haramain, miskil abiyat. Apa? Kasturi putih, kasturi haramain. Itu kasturi. Asal kasturi ialah darah yang beku, yang duduk lama pada pusat kijang dan dia akan luruh. Darah tu stokor beku, dia berketul, kemudian dia luruh sekali dengan kulit. Kalau kita kok maknanya darah risa. Kalau orang kalau manusia dia panggil darah risa. Berketul atas belakang ke atas mana, lama-lama darah tu kita ambil. Tapi kalau dengan orang duduk pada orang, darah tu busuk. Kalau pecah dalam masjid kita ni, sutik Allahu akbar, pakak lari. Busuk. Hak itu darah yang beku, yang berketul pada tubuh manusia. Tapi kalau duduk pada tubuh kijang, di bawah kijang, darah tu lamalah kijang yang tua. Darah tu lama-lama dia berketul dan akhirnya dia luruh, dia jatuh. Maka hak ni kalau jumpa, Allah, sedap bau dia mahal. Nampak harga dia harga mahal, kemudian bau dia bau cukup wangi. Kalau kita bubuh je dalam masjid kita ni, 2-3 titik, kita leseklah di mana-mana di tiang ke, orang masuk mesti bau. Dia punya kuat. Nampak tu? Habis. Jangan panjang kau tu. Itu dia. Dan sah menjual tembakau. Sah menjual tembakau. Sebabnya tembakau tidak najis. Dia tak macam arak. Dulu malam baru ni kan, malam kemarin kita bahas arak dia najis. Dan tidak ada manfaat pada syarak. Arak tidak ada manfaat pada syarak. Arak ni kalau ada manfaat pun, tapi boleh ganti benda lain. Nampak? Kalau ada manfaat pun kita cuah dalam lubang tandas. Untuk apa kalau rumah kita banyak lipas? Kalau rumah kita banyak lipas nak ajar ni. Tapi jangan belilah benda lain pun boleh. Asalkan benda masang. Ambil arak cuah dalam makuk tandas. Makuk tandas tu dia. Kalau lipas banyak, kita tengok pagi esok penuh lipas dalam makuk tandas. Kita tarik je flash, tarik tu lipas pun masuk dalam lubang dalam lubang tandas. Tu dia. Nampak tu? Itu cara dia. Kalau air Coca-Cola pula orang kata buat basuh tandas, ya kedak tak tahu, saya tak pernah cuba lagi. Nampak? Dan tak pernah tengok lagi orang buat. Cuba pun tak, tengok pun tak. Dia kata air Coca-Cola ni buat bersih tandas. Ya kedak tu Ustaz Sabri tu. Baik. Tu tembakau sah jual tembakau. Tembakau sah jual. Nampak? Kerana suci tembakau, lagi dapat mengambil manfaat dengan dia. Tembakau. Ingat baik tu. Jangan duk kata benda lain pula. Tembakau. Dan boleh ambil manfaat dengan dia, iaitu dipanaskan air dengannya. Apa dipanaskan air? Kita masak, kita rebus terbakar. Daun terbakar tu kita rebus. Mungkin ada orang buat ubat macam ke daun ketung lah juga. Daun ketung kita ambil 2 lah 3 lah, kita rebus dalam kuyuk yang besar.
Jangan hari itu sampai jadi pekat. Nampak? Untuk kita minum, dia akan jadi apa? Jadi obat. Daun terbakar pun begitu juga. Jangan ambil daun terbakar, hok kena racun. Daun terbakar tu biasa orang ambil terbakar, dia racun. Selang sehari, 3-4 hari racun sekali. Nampak? Dia suruh daun tu jadi molek, kembang. Tu bahayalah kalau kita minum. Ni daun terbakar ori. Kita ambil panah air. Nampak tu? Dan umpamanya seperti dibuat bertaruh. Seperti dibuat bertaruh. Bertaruh tu wak sipang. Bukan sipang terbakar. Terbakar ni daun dia tu kita buat sipang benda. Kita buku dengan daun terbakar. Jangan nampak terbakar ni hak yang kita baca ni tembakau ni, tembakau hak hiri kedai tu. Hak buat isap rokok, bukan daun dia. Daun terbakar dia besar. Nampak kalau hak molek tu besar. Tu. Kita buat buku barang-barang, buat sipang. Supaya apa? Supaya ulat tak masuk. Apa benda ni, ana-ana tak masuk dalam simpanan kita tu. Dan tak rosaklah. Sebab daun terbakar ni dia boleh daun terbakar ni kalau kita nak pergi dalam rok, dalam hutan. Nampak? Nak pergi dalam hutan. Hak lain kita baca je. Rima gajah tak apa. Kita baca je innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Rima gajah insya-Allah tak mari dekat dengan kita. Tapi pacak mari juga. Baca ayat tu tak jadi apa untuk pacak. Rima ular. Kalau kita baca ayat ni, kita masuk dalam hutan, kita baca, kita pijak ular tak naik kepala dia. InsyaAllah tak naik kepala dia. Tapi kena beramal lah. Nampak? Kena beramal. Ayat Bismillah Nabi Sulaiman. Saya pun dah beritahu acak kali, tapi buat tak tahu. Nampak tak? Tak tulis, tak apa, lepas tu tak ingat. Lepas tu tak amal, dah amal, ingat pun tak. Bismillah Nabi Sulaiman. Amal. Jin, iblis takut. Bukan kita takut ke dia takut kita. Nampak tak? Dia takut kita. Ni kita tu takut ke dia. Allah gelak sikit takut dah. Tapi ayat ni pacak tak jadi apa. Baca tak yakan nak baca. Saya masuk dalam hutan, baca ni banyak baca. Takut kita ni tempat gajah. Baca gajah tak jumpa. Walaupun nampak tahi baru lagi besar, panah lagi, tapi tak jumpa. Tapi pacak naik sampai atas belakang. Kita mandi tu 10 ekor jatuh kenyang. Nampak tak? Tak jadi. Obat dia nya dah payah baca pacak ni kalau nak masuk dalam hutan. Ambil terbakar tu lesek. Dia panah. Nampak? Dia kelak, dia panah. Sebab tu kalau kita buat taruh apa-apa dia taruh. Ambil daun terbakar, simpan barang, simpan. Maknanya ada manfaat. Ada manfaat. Itu dia. Dibuat taruh. Ini jika haram istimalnya kalau kita nak guna seperti dibuat bertaruh ini, jika kita haram istimalnya, dan jika kata dengan harus, maka bahawasanya adalah ia dapat bermanfaat. Kalau bisa kata dia sah jual terbakar kerana suci. Kenapa? Serta boleh ambil manfaat lah. Untuk nak guna, nak memanah air dan sebagainya tu. Jadi hukum ni berdasarkan kepada jika kita katakan terbakar tu haram jual untuk sebab bimbang takut orang buat salah guna, isap rokok dan sebagainya. Jadi kalau haram pun, kalau ada kata haram guna, nak isap tak boleh, tapi harus jual juga. Untuk apa? Untuk kita nak buat rebuh air, nak memanah air, untuk kita nak simpan makanan, simpan barang, untuk kita nak manfaat lain, nak lesek, nak sapu di kasut, nak masuk dalam hutan dan sebagainya, harus. Nampak? Itu dia. Dan jika kita kata dengan harusnya, kalau terbakar ni memang harus dah guna apa pun harus. Tadi kalau kita kata kalau nak isap tu jadi haram, boleh juga beli untuk guna benda lain. Tapi kalau kita kata harus, adalah ia dapat mengambil manfaat dengan dia, iaitu dihisapkan dia kerana tembakau itu daripada sesuatu yang mubah. Terbakar tu perkara yang mubah. Tapi kalau ikut ulama yang mengatakan terbakar ni harus kita isap dia, maka tak ada masalah. Ada manfaat isap pun boleh ya. Hak ni pendapat dia. Kalau dia kata kalau sekiranya ada terbakar ni kata boleh diisap. Tetapi learning kebanyakan ulama dan boleh kata keseluruhan ulama yang mengatakan hari ni
Rokok hak yang diproses siap. Rokok hak yang diproses siap. Bukan terbakar. Rokok hak yang diproses siap. Haram. Kerana apa? Kerana kata dia dicampur dengan berbagai-bagai benda. Yang di antara bendanya ialah perkara-perkara yang najis. Di antara perkara yang najisnya alkohol dan sebagainya. Kata dia. Kenapa tu? Dia hak yang mengatakan haram. Cuma hak yang tak haram, kita tak boleh kata rokok, segala rokok tu haram. Sebab ada juga rokok yang tidak haram, macam hak terbakar tadi. Ambil daun nipah, kita gulung-gulung, kita isap. Dia tak haram. Sebab apa? Kalau sekiranya terbakar tu tidak bercampur dengan perkara yang haram. Tetapi kebanyakan ulama hari ini seluruhnya mengatakan bahawasanya rokok yang diproses siap. Bukan rokok. Kalau dia kata rokok saja tak betul fatwa. Rokok yang diproses siap, yang dikilang, yang bubuh dalam kotak tu. Kata kajian semua rokok-rokok tu, semua rokok yang ada di pasaran dicampur dengan bahan yang najis. Maka bila campur dengan bahan yang najis, haram lah. Haram lah. Baik. Dan tiada dalil atas haramnya. Jadi maknanya boleh kita jual beli terbakar hal ni, dan tiada dalil atas haramnya. Maka istimalkan dia itu mengambil manfaat dengan dia pada wajah yang harus. Ambil manfaat apa? Isak ni. Isak hak terbakar tu. Nampak tu? Baik. Maknanya pada asal isak terbakar tu harus. Tetapi kalau terbakar tu dicampur dengan perkara-perkara yang haram, yang najis, seperti rokok-rokok yang diproses siap, yang dikotakkan, maka itu ulama berpendapat adalah haram. Habis. Dan tiada sah menjual binatang buas. Tak sah lagi ni. Sebab tak ada perkara yang tidak memberi manfaat. Tiada sah menjual binatang buas seperti segala bagai harimau yang tiada manfaat dengan dia. Itu dia. Binatang buah, nak beli rimau. Siapa dia ada jual rimau, nak beli seekor, nak masuk pondok ni. Nampak? Nak suruh jaga ke. Bimbang sangat ke ni makan buah durian. Habis licin buah durian kita. Nampak? Bela rimau seekor. Itu dia. Kalaulah kita nak beli rimau hanya sekadar nak buat main, nak beli dalam sakar saja bodoh-bodoh begitu, maka kata dia tiada sah jual beli. Tak sah jual beli. Dia kata ni bukan hak beli ni, hak kita takak sendiri dalam hutang. Ini kata takak tak apa. Tak ada jadi masalah. Nampak tu segala harimau yang tiada manfaat dengan dia. Umpama ada manfaat, yang tiada manfaat dengan dia, umpamanya buat berburu atau menunggu. Tak apalah tu. Kalau kita nak buat buru, beli rimau seekor, tu dia, kita buat buru. Rimau ni dia pandai buru, kubah orang dengan lembu orang je. Kita buru kacil dia tak pandai. Nampak tu. Kalau lah sekiranya boleh buru lah. Atau menunggu. Nunggu tunggu apa? Tunggu kebun ataupun tunggu rumah. Binatang buah saat ni. Termasuk anjing tu binatang buah tu, bukan binatang belaan. Dia hak bela dengan hak tak bela. Hak bela, hak tak bela, buah. Anjing bukan binatang belaan. Maka anjing itu setengah daripada binatang buas. Nampak? Kalau kita buat menunggu apa? Buat nunggu kebun. Kita letaklah rimau seekor dalam kebun kita, beli juga rimau yang dilatih dah cukup. Hak jinak ni, rimau taring tak ada letak dalam kebun. Supaya apa? Supaya kebun kita lembu tak masuk, kubah tak masuk, kera tak masuk, babi pun tak masuk. Jadi buat menunggu itu boleh. Dan sah yang ada manfaatnya. Kalau yang kita beli binatang-binatang yang binatang buah yang ada manfaat. Sama ada manfaat sani nak makan, sama ada manfaat sani nak dengar, sama ada manfaat sani nak tengok. Manfaat belaka. Nampak? Seperti dobon. Dobon tu bahasa Arab, dobon. Dalam bahasa kita dia panggil dubuk.
Dalam TV tu, hak tunjuk TV binatang tu, dia panggil apa hak gambar tu lah, dubuk tu. Dia panggil dubuk juga dalam bahasa tu kan, dalam bahasa Melayu tu. Terjemah dia tu dia panggil dubuk. Tu dubuk tu. Tu dubuk tu. Dia bukan anjing. Dia bukan serigala. Serigala dia macam anjing. Ni bukan anjing, bukan serigala, dia dubuk. Dubuk. Dia apa? Punggung dia tang ke bawah sikit. Ni. Jadi dubuk ni harus dijual beli. Ataupun sah dia kerana ada manfaat. Manfaat apa? Kerana dimakankan dia, boleh dimakan. Jangan kejut. Jangan kejut. Dubuk boleh dimakan. Nampak tu? Sebab apa dubuk boleh dimakan? Sebab dubuk ni walaupun dia memburu, tetapi dia tak boleh nak buru seekor-seekor dia. Dia tak boleh nak buru seekor-seekor dia. Kerana apa? Kerana taring dia lemah. Dia ada taring. Binatang yang ada taring, tapi taring dia tak gagah. Dia gigit binatang dengan gigi. Bila rebah dia ramai-ramai, puak dia mari 30 ekor, 50 ekor sekali mari. Kenapa? Dia nak ambil usaha seekor je. Tu dia. Kawan ni tengok gambar tu, tengok banyak tu berasa takut dah. Paruk dia mari, dia gigit dengan gigi dia, bukan dengan taring dia. Taring dia lemah walaupun dia ada taring. Maka ulama-ulama dalam mazhab kita Syafi'i meletakkan bahawa dubuk ni boleh makan kerana walaupun dia ada taring, tapi taring dia lemah. Itu dia. Baik. Jangan berasa pelik ni. Orang dengar-dengar, orang tak biasa dengar tu, jangan berasa pelik. Nak bahas tak ada masalah, tapi jangan marah saya. Jangan bawa kitab ni. Nampak? Masalah liur nombor 2. Jangan kita bahas melalui liur kita. Ini kita pesan daripada zaman dulu lagi saya mengajar. Jangan kita melalui perasaan kita. Halal, haram, boleh, tak boleh, sah, batal melalui perasaan duduk pada diri kita. Tak betul. Kalau bab makan, jangan kita ukur melalui liur kita. Liur kita tak suka, tak lalu, jijik, maka haram. Liur kita berasa suka, berasa lalu, berasa ada selera, halal. Tak betul. Nabi tak makan tok. Nabi kata aku tak lalu nak makan. Tapi Nabi tak menghukumkan kata haram. Nampak? Nabi tak hukum kata haram. Makanlah puakmu. Mu nak makan lah. Mu lalu, aku tak lalu nak makan. Seolahnya gitulah. Tapi bukan Nabi sebut begitu. Tapi seolahnya begitulah. Baik. Dub'un. Kerana dimakan akan dia, boleh dimakan. Sebab taring dia lemah. Dan fahdun. Fahad. Fahad. Fahad ni apa? Harimau bintang. Tu harimau bintang. Kerana apa kita boleh beli fahad tu? Kerana berburu dengan dia, kita boleh buat bu. Boleh hambak. Kalau dia hambak ke redang ke dia ni laju. 5 bintang ni ke duduk atas pokok dia naik lagi. Tapi hak dengar kata ni, kita tak boleh beli bodoh-bodoh begitu. Kita beli hak ada latihan dan kita boleh berlatih. Kita boleh latih dia. Dan gajah binatang buah juga, tapi boleh kita beli. Boleh kita jual, boleh kita beli. Untuk apa? Untuk kenderaikan dia. Dikenderaankan dia. Makna untuk nak naik. Untuk nak buat kerja. Untuk nak, orang zaman dulu akak balok batang balok tu dengan gajah, tarik dengan gajah. Dan buat berperang dengan dia. Gajah ni orang buat perang juga sejak daripada zaman dulu lagi. Nampak orang perang dengan gajah. Gajah ni kalau kita kalau dulu kalau perang dengan gajah ni hebatlah tu. Ada kereta kebal lah tu bagi dia mau. Agak-agak kalau ada orang ada gajah. Tu kisah tentera ababi dan sebagainya tu. Orang panggil kisah apa benda ni, orang panggil tentera bergajah dalam bahasa kita. Tentera bergajah. Kenapa? Itu dia. Dan kera pun boleh jual beli juga. Kenapa? Kera ni. Ni kita tu nak beli. Orang beli nak kera ni. Untuk apa? Kerana suruh menunggu. Untuk suruh tunggu kebun. Mung kera mu jaga kebun ni, puak-puak mu mari mu hambak leh. Dia kata tak apalah, bukan puak dia tak mari, dia makan buah. Ngapa? Kera tak leh harah.
Tak boleh harap. Tapi kalau sungguh kalau dia patuh itu boleh jual beli. Boleh jual beli. Ataupun kita untuk nak beli peta, nak naik peta. Peta dia. Tapi kita larat nak naik, cari ke. Belilah ke, tak apa, dia boleh beli. Dan andalib. Andalib boleh juga. Andalib ni sejenis burung. Burung perling ke, burung apa ke, burung hak suara sedap. Hak bunyi sedap. Nampak? Kalau kita kau burung ketiti. Tapi ni andalib ni bukan burung ketiti. Bukan apa, bukan burung yamamah. Nampak? Ni burung sejenis burung juga yang suara dia merdu. Kalau boleh kita kau Allah suara dia sedap sangat. Tengok dalam YouTube banyak burung hak suara merdu tu. Allahu akbar. Ni. Dan andali kerana berjinak-jinak dengan suaranya, sebab kita nak tackle suara. Berjinak-jinak tu bahasa lama, bahasa kita Terengganu ni orang panggil tackle. Nak tackle suara ataupun nak ambil manfaat untuk nak gunakan suara dia, nak dengar suara. Oh sedap dengar suara. Baik dengar suara burung ke ni pada dengar suara hak penyanyi itu melolok melalung. Tak kira kawik ni kira nak menopak je. Nampak tak? Tu. Suka sangat kita boleh tengok hak lagu tu. Baik dengar suara ni. Dengar suara burung. Sedap pun sedap dia tasbih kepada Allah Taala. Cuma kita tak faham, tapi sedap dengar. Dan macam-macam burung hak sedap suara tu banyak. Banyak suara burung macam-macam ya. Tu. Dan burung merau. Boleh kita jual beli burung merau. Tu burung merau. Kebanyakan ulama dalam mazhab kita haram. Nampak? Daging burung merau tu haram. Tawus dia panggil. Kalau pergi ke Mesir, dia ada daging tawus. Dia panggil daging tawus. Tu bukan burung merau. Nampak? Dia sebut je. Tawus. Syih tawuf. Dia bakar daging, dia buat dah roti, makan sedap. Tu syih tawuf. Tapi tawus tu bukan burung merau sebenarnya. Dia saja dia sedap. Nak suruh sedap apa benda ni, macam daging rimah menangis itulah. Bukan daging rimah pun. Nampak? Nak suruh jadi tajuk tu sedap. Tawus tu itulah hayang Belanda. Dia sembelih hayang Belanda, dia kata tawus. Tawus dia kata burung merau. Nak suruh bunyi sedap, nak suruh laku makanan dia. Macam kita rimah menangis, daging rimah menangis. Mana ada daging rimah menangis? Daging rimah nak cari rimah kan. Baik. Tu dan burung merau boleh. Sebab apa? Berjinak-jinak dengan warna. Sebab kita nak ambil manfaat dengan warna dia, dengan apa? Dengan bulu dia. Comel lah dengan comel dia tu. Dan kucing negeri. Kucing negeri ni kena ingat. Hak boleh beli, nak boleh jual kucing negeri. Kucing negeri kucing apa? Kucing hak bukan dalam hutan. Negeri tu lawa hutan. Negeri tu kampung. Negeri tu makna kampung. Kucing balat dia panggil. Kucing baladi. Kucing kampung. Kucing hak dalam rumah tu lah. Kucing dalam rumah kita. Hak beli ni kerana menolak dengan dia umpama tikus. Menolak ni makna untuk nak menghalau tikus. Untuk nak menghalau tikus. Ada kucing dalam rumah, tikus tak masuk. Kita pergi cari kucing. Belilah kucing hak comel, awak balik di rumah 3,000 seekor. Nampak? Kedai buyung tu 3,000 seekor. Ada baru ni kucing. Awak balik kau tikus lalu ke depan you tengok saja. Dia pula takut ke tikus. Tidak, hak tu bukan. Nampak tu? Tapi kalau kita beli kucing kerana comel dia, comel. Kucing ni memang comel. Bukan untuk nak bermegah-megah. Beli harga yang mahal tapi tak comel-comel pun tikus boleh takut. Tu tak boleh nak beli, tak ada manfaat. Tak ada manfaat. Nampak? Ni kalau kita beli sama ada untuk tikus, nak halau tikus, tak comel tikus kucing ni, tapi menikus sangat. Memang tikus tak ada. Ataupun kita beli kerana comel dia. Kerana comel. Itu kerana comel pula. Tak apalah. Umpama tikus yang sudah diajar akan dia, yang kucing tu kita latih dah pandai dah menikus lah maknanya. Kucing ni memang menikus. Ajar kucing dia senang, tak macam ajar anjing. Dia senang. Dia menikus. Boleh kita beli tu. Kerana tikus. Adapun kucing hutan. Kucing hutan ni lawang pada kucing rumah tadi. Kucing negeri. Kucing hutan maka tiada sah dijualnya. Kucing hutan tak sah jual. Dia kata kucing hutan lah, beli juga kucing hutan berapa belas ribu dia beli. Orang setengah-setengah orang 15,000 seekor kucing hutan. Nak pergi makan tuang hak beli 15,000 tu, nak olah nasi dalam gok pun takut. Nya kekoh tangan. Nya gigit tangan kan.
Tu dia. Tak ada manfaat. Nak suruh hamba tikus. Oh, dak hamba tikus ni. Hamba orang. Tu dia. Dia tak ada manfaat. Bila tak ada manfaat ni tak sah jual beli. Tak sah jual beli. Jadilah wak gong-gong ni. Buat sombong-sombong nak kat hidung beli mahal-mahal, tak ada manfaat, dah sah, tak ada faedah. Maka tiada sah dijualnya. Habis. Melainkan padanya manfaat, kecuali benda tu binatang buas tu hak ada manfaat. Seperti musang. Musang. Boleh kita beli musang. Untuk apa? Bukan untuk pergi makan ayam. Musang tolong makan ayam aku deh. Sebab ayam aku ni berak atas tangga. Beli musang bukan. Beli musang kenapa? Dia ambil akan zabatnya. Apa zabat? Zabat ni kalau kita kod Melayu, kod Terengganu apa panggil jebak. Za tu jadi ja. Jebak dia panggil. Jebak musang. Biasa tengok jebak musang. Musang ni dia ada jebak dia juga, dia ada bawang dia. Dia orang kadang-kadang dia ambil jebak musang ni untuk apa manfaat dia, kadang-kadang untuk nak menghalaukan satu binatang-binatang. Tu nak menghalaukan binatang, ataupun dia ambil jebak musang ni untuk nak buat ubat. Apa tu? Nak buat ubat dan sebagainya. Ada manfaat lah. Kita tak tahu, kita tak ada manfaat. Dia orang yang ada manfaat lah. Itu nak ambil sebab zabatnya. Zabat tu jebak jebak. Kita panggil jebak. Bahasa lain tak tahu lah, bahasa Kedah ustaz tu. Bahasa Penang tak tahulah bahasa tu. Apa benda ke dia sebut. Tu. Kalau kita orang tua-tua dulu kalau lalu hak tak mandi tu, Allah mu ni macam jebak musang bau kata dia. Macam jebak musang bau. Ni. Demikianlah tersebut di dalam Tuhfah. Di dalam Tuhfah ni mana? Di dalam kitab Tuhfah Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Pengarang dia Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfah ialah kitab yang besar dalam kitab mereka. Dan tiada sah dua biji umpama gandum seperti dua biji zabib. Panjang lagi. Panjang lagi deh. Kita berhenti situ. Walaupun stesen tak besar pun tak apalah. Boleh dah berhenti. Wallahu alam. InsyaAllah kita jumpa semula minggu hadapan pada hari Selasa dan hari Rabu. Kitab berkenaan dengan jual beli ni. InsyaAllah. Dan malam esok kita ada lagi kuliah kitab tasawuf. InsyaAllah sama-sama kita sertai. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.